رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pada minggu yang lepas pada muka surat 65 tentang hadis yang tak lengkap maknanya ya. Jadi kita buat pembetulan lah. Pada tuan-tuan tu ada ya, pembetulan hadis yang ada kat bawah tu, ya Yuhannas innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'uwa fala astajibu lakum wa tas'aluni fala a'tikum wa tantasiruni fala ansurkum. Itu hadisnya. Dan terjemahan dulu dia tak lengkap. Dan nanti saya lengkapkan. Ya, tuan-tuan tengoklah. Jadi daripada hadis ini ada 3 perkara yang perlu kita faham. Pertama, doa. Doa, ya, doa, minta dan mohon. Tiga patah perkataan ini dia sebenarnya satu komponen. Doa, minta dan mohon. Keseluruhannya bila sebut doa, ada minta dan ada mohon. Itu kan. Dan tuan-tuan dan puan-puan mesti faham doa maknanya panggil. Macam kita panggil anak ya. Ahmad datang. Dia jawab, ya. Jadi kita panggil Ahmad, wahai Ahmad, itu doa. Ahmad apa tu menjawab tu, itu dia panggil perkenankan ataupun maknanya menyahut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tuan-tuan berdoa, Allahumma, itu doa. Ya Allah. Bila tuan-tuan kata Allahumma, Allah akan mengatakan na'am. Ya. Na'am Allah ni, ya Allah ni dengan syarat kamu pernah melakukan perkara ma'ruf, perkara baik. Tak buat benda mungkar. Dan pernah menjuruh orang ramai buat perkara ma'ruf dan jangan buat perkara mungkar. Itu syarat dia. Tapi kalau tuan-tuan perempuan kita berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi kita masih juga buat buat perkara mungkar ataupun kita tak pernah menyuruh orang berbuat perkara baik ataupun kita tak buat perkara yang baik, jadi bagaimana Tuhan nak menyahut? Allahumma, Tuhan senyap dia. Itu doa. Ya, baik. Bila kita minta pula, kita minta, aku pohon padamu sekian hajat. Syarat juga tu. Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita minta tu kalau kita masih lagi berada dan tak buat perkara yang tak baik. Begitu juga dengan mohon pertolongan. Tolonglah hamba, wahai Allah, tolonglah. Pun kalau kita tak tak buat perkara baik, masih juga mengkali buat perkara mungkar, tak suruh orang ramai buat perkara baik, kalau jauh perkara mungkar, Tuhan akan perkenankan doa kita. Ini syarat penting. Jadi maksud saya ini tuan-tuan perempuan mesti ingat, sebelum kita berdoa, angkat tangan. Sampai ada angkat tangan itu dengan apa? Dengan terbuka terdapat tangan ataupun kita tinggikan tangan, dua tangan kita. Ingat, kita pernah melakukan perkara baik. Kita tak buat perkara mungkar. InsyaAllah doa Tuhan akan diperkenankan. Ini syarat. Baik. Bila sebut doa ni perempuan, dia mencakupi apa jua bentuk permohonan. Termasuk zikir. Tadi tuan-tuan istighfar.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan kena sedar, kalau mula kata astaghfirullahalazim tapi tak pernah buat perkara baik, masih tak tinggal perkara mungkar, Tuhan tak akan terima. Istighfar, mohon ampun tu masuk doa juga lah. Aku minta ampun, wahai Allah, terhadap kesalahanku. Ya. Mana Tuhan kata? Ya, na'am, bala, ana astaghfir. Soalnya begitulah, ya. Kalau kita ni tak buat perkara mungkar dan begitu juga kita selalu buat perkara baik. Jadi kalau boleh doa apa ni, hadis ni perlulah ambil perhatian. Ya Yuhannas, wahai manusia. Maknanya pada masa penduduk Makkah, Makkah, Madinah, wahai manusia, bangsa Arab, bangsa Melayu ke? Innallaha yaqulu lakum, Allah berfirman pada kamu, Allah mengarah kamu. Apa Tuhan arah? Mu bil ma'ruf. Suruhlah. Ya, suruhlah atau berilah galakan kepada orang ramai membuat perkara yang baik. Wanhau 'anil munkar, dan mencegah mereka, melarang mereka buat perkara mungkar. Qabla an tadwa, sebelum kamu meminta. Jadi kalau kita nak apa, doa kita diperkenankan, ingat itu syarat dia. Kalau kita minta apa ni yang kita mohon tu Tuhan terima, itu syaratnya. Baik, mesti tuan-tuan timbul beberapa soalan. Kenapa cewek sangat banyak syarat sangat ni? Sama lah juga tuan-tuan. Tuan-tuan pergi minta kerja. Ya, tuan-tuan pergi minta kerja dengan sebuah majikan. Sudah tentu tuan-tuan mesti ikut dia punya syarat dia. Mesti ada katalah diploma bidang tu yang bidang, ataupun ijazah, ataupun kemahiran. Jadi kalau tak ada ini, mana nak dapat jawatan tu? Maka sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih menyayangi hamba-Nya dengan syarat hamba-Nya berbudi bahasa atau berakhlak mulia. Sebab perempuan mereka yang suka membuat amal kebajikan, orang sekarang sebut kerja sosial, ya, tolong orang ramai begitu, ini adalah menunjukkan, mempamerkan akhlak yang mulia. Tuan-tuan bawa cangkul pergi, kutu bersih kawasan, bersih punya parit, lokan dan sebagainya. Nampaknya perbuatan itu tak begitu mesra lah kan. Tapi sebenarnya itu adalah akhlak yang termulia. Orang macam ni, kalau dia kata, ya Allah, na'am, tuan jawab, ya, amita. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita selalu sebut astagfirullah. Dalam salat pun kita minta doa, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku pada engkau kami sembah, kami minta tolong. Betul kan? Semasa meluahkan kata iyyaka na'budu tu, pikiran kamu ke lain. Bahkan dia beralih gini ni, betulkan apa? Berbolak-balik, bertukar gini. Jadi kesimpulannya, kita mestilah memperbaiki diri kita dulu, ya. Cuba fikir dan renung sejenak tentang keadaan kita. Sebelum-boleh tuan-tuan kalau nak berdoa tu, istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Dan kalau boleh, perkara muka tu kita tak akan buat lagi. Mana kita itu bertawab, bersihkan jiwa dan raga kita, akad tangan. InsyaAllah Tuhan akan perkenankan doa kita. Itulah yang intipati daripada hadis yang kita tertinggal, ya, tertinggal. Sebenarnya tuan-tuan, ini kelemahan saya lah. Komputer rumah saya dah rosak. Jadi saya tunggulah supaya boleh boleh baik kan. Rupanya bila ada komputer boleh guna, saya terlupa ni. Muka surat 65 ni, saya tulis muka surat 66. Jadi mana itu tersangkut lah. Tersangkut punya itu dia. Minta maaf ni. Tuan-tuan, jangan yang yang diedar tu pelekat, ya.
lekat akan menjadi muka surat 65 itu. Baiklah, pada malam ini kita teruskan lagi pengajian kita. Kita terus masuklah kepada tazkirah yang ke-7. Okay? Ada sikit lagi tak habis tu, tuan-tuan baca sendirilah. Ini tak masalah. Tazkirah yang ke-7, ingatilah Allah. Ini sebagai tajuk, ingatilah Allah. Ingatilah Allah, kelak dia akan melimpah ruahkan rahmat dan keampunannya kepada anda. Ini dia punya intibatinya. Ingatilah Allah, kelak dia akan melimpah ruahkan rahmat, maknanya melimpah-limpahkan kebaikan ke atas diri seorang itu. Dan keampunannya kepada anda. Sebagaimana firman-Nya, "Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Karena itu janganlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengkufuri nikmatku. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita ingat Allah, maka sudah tentulah sikap kita ni, maknanya akhlak kita ni tak kita cuba mensesuaikan atau kita cuba mendidik supaya menjadi seorang insan yang baik. Bila kita ingatkan pada Tuhan, pada Tuhan yang menciptakan kita, apa kata? Dan tentu kita nak berakhlak mulia. Ya? Jadi bila kita ingatkan Tuhan, Tuhan akan melimpah ruahkan rahmat Dia ke atas kita. Apabila anda selesai menjayakan sesuatu tugasan, atau selesai dari berdoa, atau doa anda diperkenankan, maka ingatilah Allah dan bersyukurlah kepada-Nya. Jangan sekali-kali anda melupai Allah. Sekarang anak-anak kita dah tahu keputusan SPM. Sebelum mendapat keputusan tu, kita semua berdoa. Solat hajat, ada orang tu baca Yasin dan sebagainya. Baik. Setelah kita dapat keputusan maklumat, anak kita SPM, sama ada tinggi rendah tak kisahlah. Ingat, ingatlah Allah. Mana kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya kita sujud syukur. Dapat tahu anak kita dapat berapa A? 5 A1 ataupun 10 A1. Ataupun berapa? 16 ke 14 ke? Apa kita nak buat? Syukur. Sujud syukur. Dalam sujud tu tuan-tuan boleh baca lah apa nak baca. Kalau nak baca apa ni yang dibaca oleh Nabi Allah Sulaiman pun boleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Jadi baca salah. Jadi bila kita lakukan perkara tersebut, berarti kita ingatkan Allah dan kita mensyukuri nikmat-Nya. Ingatkan Allah kerana Dia telah melimpahkan rahmat kepada anak atau cucu saya dan sebagainya. Kita ingatkan Allah kerana sebab Dialah sekian. Cuba kita semua berakhlak macam ni dan datang jadi baik. Ini kita dengan Allah baik. Kalau kita dengan orang ramai pula, ya, dengan jiran tetangga, dengan manusia lah, ya, kita ingat jasa baik dia, budi bahasa dia, pertolongan dia. Dan tentu bertambah erat pertolongan antara hubungan kita dengan si fulan tadi. Bila-bila kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita selalu ingat, maknanya kita selalu mendekati Allah. Lebih lagi tuan-tuan dalam suasana hidup kita ni, di akhir di akhir hayat atau dalam sisa hidup pun tak banyak lah. Ya, macam saya dan tuan-tuan sekalian kan, kena kira dengan jari pun rasanya boleh lah. Sebab umur kita ni dari kalangan orang kata kalau main bola maknanya masa tambah ada. Ya.
Ada masa tambahan tu perempuan 20-30 minit tu ya. Ya tunggulah. Tak lama lah perempuan. Jadi oleh hal tu sebelum whistle dibunyikan, malaikat maut datang rumah kita jemput kita. Kita ingatlah Allah selalu. Paling tidak tuan-tuan balik rumah, masuk pintu, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Itu cara kita ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita dijemput kembali ke pangkuan Allah sekalipun, kita sentiasa hati kita ingatkan Allah. Itu yang kita harap ni ya. Baik, apa maksud mengingati Allah? Mengingati Allah bermaksud mengenang kembali nikmat anugerahnya. Betul kena ingat tu ya. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Luahan kata tu kita gambarkan dulu sekali. Betapa banyaknya nikmat Allah. Disebut Allah. Baik. Dan mengesahkannya dalam bentuk hayati amali. Ini payahlah. Maknanya kita menjiwai, kita merasai. Mulut kata la ilaha illallah. Apa yang di luar mulut itu meresap. Meresap, menyerap masuk dalam seluruh badan kita atau jiwa raga kita. Bila dah meresap katakan apa kata-kata la ilaha illallah tu, dah tentulah tuan-tuan perempuan, kita tak akan bercakap makan dengan izin Allah. Kita tidak akan bergerak makan dengan izin Allah. Langkah kita itu langkah di atas dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Tak payah tuan-tuan. Itu secara mudah ya. Maknanya bila sebut la ilaha illallah, kita dapat gambaran. Mana gambaran itu terlakar di dalam ingatan kita. Aku dah berumur ni, Tuhan bagi sihat, alhamdulillah. Allah lah yang sihat. Allah lah melimpahkan rezekinya. Allah yang menolongku. Ini katakan segaran jiwa. Orang ahli tasawuf, orang ahli apa, orang sufi, diorang tak apa, bila tak boleh sebut la ilaha illallah, apa tak boleh sebut sikit-sikit lah. Dia rasa macam jiwa dia tak sihat. Bila boleh sedikit, segar. Cuba tengok tuan-tuan. Setiap tokoh-tokoh ahli sufi ada dia punya hizib dia. Dia panggil hizib ni mana kumpulan aurat. Hizbul Asyazali. Hizbul apa ni Ar-Rafi. Dia orang kita kat Malaysia ni terkenal dengan tariqah. Jadi tariqah di Malaysia ni dah kacau. Dah kacau bilau. Dicampur aduk dengan apa ni yang bukan yang asli. Dia punah. Yang kerajaan benterasnya tariqah tu, itu orang apa ni boleh kena tariqah tu. Kita orang lain panggil tarikat, sebutan tariqah. Tariqah ni seperti metodologi atau bentuk apa kerangka bentuk cara berzikir. Dia ajar. Saya pernah mengikut ni. Kumpulan apa ni? Kumpulan tariqah ni di Masar. Bila tiba bulan Rabiul Awal, dia orang berkumpul 1 bulan. Seluruh daripada Mesir berkumpul di Universiti Al-Azhar. Macam-macam kumpul lah. Terkat Naqsyabandi, Naqsyabandiyah, dan nama-nama. Tapi tuan-tuan perempuan, yang jadi ketua tu ulama. Pensyarah dari Universiti Al-Azhar. Pensyarah daripada Universiti Al-Qahira. Bukan untuk lebah biasa. Dekat Malaysia ni, saya jumpa dekat apa, dekat di Selangor tu, dia bertenan jalan kebun tu dekat Kelang tu, dia punya apa ni bos dia ketua tarekat tu kerja apa? Kerja pemain bagi kereta.
Tapi orang ramai anggap dia bos tarekat. Apa kata dia? Mani bunga lah, apalah, sebenarnya. Jadi ini semua ni tuan-tuan puan, kita kena hati-hati. Sebab tarekat sebenarnya adalah merupakan kumpulan aurat, doa dan sebagainya disusun oleh ulama-ulama bersumber daripada hadis Rasulullah. Maka contoh saya kata, apa ini istighfar? Saya dah terima. Astaghfirullah zal jalali wal ikram min jami'iz zunubi wal asam. Ini Hizb Asyazili. Dia hanya sepatah dia istighfar. Astaghfirullah zal jalali wal ikram min jami'iz zunubi wal asam. Tapi bila kita menghayati segar, aku mohon ampun kepada-Mu wahai Allah yang Maha Mulia, Maha Budiman. Segala dosa-dosa dan juga segala kesalahan mohon ampun. Bila kita sedar apa yang kita kata, dah tentulah jiwa kita rasa senang hati. Sebab Tuhan kata, ya. Itu kita nak. Itu dipanggil mustajab. Dalam bahasa kita mustajab, mana Tuhan perkenankan. Ya. Macam tadi, Allahumma, Tuhan kata, na'am ya. Bila kita ni telah berbuat baik, tak buat perkara munkar. Perkara munkar tu bukan sebut apa mencuri saja. Tuan-tuan cakap apa ni, tuan-tuan mencaci orang. Perkara munkar. Tuan-tuan akan tak tuan terima, Tuhan akan terima. Suka mencaci, mencemus ini nama pelekeh lah kan. Maka macam mana kita nak apa, nak mohon Tuhan nak tiba. Jadi kesimpulan tuan-tuan, umat Islam ni umat yang berjiwa murni, umat yang bersih daripada kekotoran segala daki jiwa dia. Orang cumi umat Islam ni, bukan orang pengacau. Tapi sayangnya tuan-puan, zaman itu, orang kata serba maju ni kan, dunia tak bersempadan ni, ya, ke mana kita nak pergi pun dalam masa 2-3 minit sampai. Berita yang jauh begitu jauh tu, boleh sampai dalam saat. Siapa sesaat dapat, berita di Norway, berita di New York, kita dapat tahu. Tapi sayangnya kita dengan Tuhan makin jauh. Saya tak kata orang lain, diri saya sendiri. Bila mendapat nikmat sikit je, katalah makan sedap. Lauk sedap kan? Dah. Dengan Tuhan tu makin jauh. Dah kita seronok sebut, sedap ni, ayam panggang ni, beliga ni. Sepatut kita tidak bersikap demikian. Bila kita rasa sedap, syukur. Alhamdulillah. Dan kita tidak makan banyak. Hak yang sedap tu kita cuba sikitkan. Tapi yang kita tak boleh buatnya, kalau sedap, jawabnya, kalau kita habis, makan lagi lah kan. Ini menunjukkan bahawa sikap kita tamak. Jadi, biarlah, ya kita sedap ni, kita cuba latihkan diri kita. Kita makan sekadar untuk mengenyangkan. Jadi tujuannya supaya kita ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengingati Allah bermaksud mengenal kembali nikmat anugerahnya dan mengesahkannya dalam bentuk hayati amali serta memperaga pada jiwa dan raga dengan aksi terpuji diridainya. Jadi mana kita dengan akhlak termulia, bercakap ada sopan santun, berjalan ada apa kata seimbang. Kita berjalan seimbang.
Oh, tak nampak apa dia gah rasa tak? Apa itu juga tuan-tuan kalau kita mengurus urusan hidup kita, soal ekonomi seimbang. Kalau kita gaji 4,000 sebulan dengan seimbang dengan apa yang pendapatan kita. Jangan lebih. Nah, kalau kita gaji 300 kan, imbangkan. Sebab soal kuantiti tak ambil kira tuan-tuan. Dia ambil kira kualiti, mutu amal yang kita lakukan. Baik. Justru zikrullah atau mengingati Allah adalah hati anda kembali mengingati Allah dengan penuh kesedaran setelah terlanjur. Ingat, bila sebut la ilaha illallah, seolah-olah kita bawa diri kita ni, seluruh diri kita ni ke depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nampak, walaupun kalau kita kat depan kita tak nampak dah, hilang jiwa kita. Kita berapa ni tahlil kita, beramai-ramai ada satu kumpulan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama ada tuan-tuan pejam mata, celak mata dan sebagainya. Hati tuan ke mana? Ketika tuan sebut tu, hati tuan ke mana? Tapi kalau hati tu teringat, lepas ngatik ni, dapat makan sedap lah. Kan? Nasi apa? Nasi dagang. Oh. Jadi ini tak betul lah tu. Tu tak betul tu. Jadi kita mesti ingatkan Tuhan. La ilaha illallah. Saya pernah satu kali tu, saya balik kampung tu, jangan suruh saya jadi ketua lah dan majlis tahlil. Saya pun tak apalah, ilah Raden Nabi Mustafa lah kan. Tapi saya saya ratib, saya tahlil la ilaha illallah tu sekejap dia, sebanyak 33 kali. Biasanya kalau di kampung paling kurang 100, paling banyak 1000. Lebih-lebih kalau mana hari kematian dah hari 40. Ya, kalau kata 40, paling tidak 1000. Itu lama teman-teman. Saya hingga 33 je. Mula saya ingat nak buat 21 je. Cepat lagi. 33. Saya tengok Dr. Lepas senyum je. Ini malah ni. Ada hak nakal sikit. Buat apa cepat sangat tu. Jadi ini semua teman-teman yang saya cuba buat supaya dia orang faham. Dua dia mata sama ada perlahan ataupun dengannya la ilaha illallah kan. Dia kena sedar apa dia kata apa. Ini bukan main-main. Ini kata-kata yang terunggul, yang tersohor. Tak ada lagi kata yang paling baik. Tak ada. Malah Tuhan kata, Tuhan gambarkan kata-kata la ilaha illallah ni kasyajaratin tayyibah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Kalimah tayyibah, la ilaha illallah. Berkatakan sebahagian ahli tafsir mengatakan maksud kalimah yang baik ni ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah ni bagaikan kasyajaratin tayyibah, pokok yang baik. Bayangkan tuan kalau pokok yang baik, dah tentulah dia mengeluarkan hasil yang banyak. Buat pokok mangga, dia keluar buah kan sedap rasanya. Atau enak dia makan. Bila kita sedap makan, tentulah kita rasa senang.
Asluha sabitun. Tunjang kalimah itu Tuhan katakan. Di mana? Sabitun bis sama. Sabitun bukan di hati kan? Wapa ruha bis sama. Dia cabang dia sampai ke langit. Artinya la ilaha illallah ini adalah merupakan kalimah yang paling kudus, yang paling suci, yang paling murni. Malah Nabi bagi ingat, man kanat ya akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannata. Sesiapa yang menyebut pada akhir hayatnya la ilaha illallah, dia telah masuk syurga. Dan kita pula dikedaki supaya sebut la ilaha illallah kepada saudara kita, ibu kita ke, bapa kita ke, ayah kita ke, yang dekat apa ni, dekat nazar, dekat nak mati tu. Beri apa dekat telinga dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tak boleh bercakap dah. Kan? Oh apa? Istilah hospital panggil koma. Ada koma. Kan? Belum doktor lagi tu. Koma baru. Kena doktor bila kan? Dia tu koma. Yang tu nampak ni? Bila kat kita tu. Sebenarnya kalau ikut hospital, koma tu dah mati dah. Itu dia punya tu. Dia hanya menusin mesin je. Kan? Mesin tu ya. Nampak. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin, ajar dia. Saya pernah suruh anak saudara saya ada saudara doktor, mengingat bila tengok sakit macam tu, itulah pada yang umum. Ubat hanya ikhtiar. Sekarang saat ini dia tidak ada lagi ubat, tak ada kesan lagi. Hanya la ilaha illallah. Itulah dasar dia supaya sebut kalimah, sebut di pendengaran saudara kita mukmin yang sedang berhadapan maut itu. Ini kalimah la ilaha illallah. Oleh hatu tuan-tuan, eloklah kalau ada masa tuan-tuan cuba memahami. Jangan tuan-tuan terjemah makna saja, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kan? Itu kumpulan nasi raihan dia. Allah main gini kan. Anak kita pun gini. Bukan langsung gini engok. Tuan-tuan, kena faham cara Tuhan dan Allah apa makna? Apa makna? Ya itulah kita mesti ingat segala urusan hidup kita ni kena serah kat Tuhan dulu. Dialah yang menjaga, yang mengawal, yang mengurus. Senanglah ya. Baik. Justru zikrullah ada mengingati Allah adalah hati anda kembali mengingati Allah dengan penuh kesedaran setelah terlanjur satu atau pasca selepas menerima anugerahnya atau sesudah kita menerima anugerahnya, ingatkan Allah. Kemudian suara kecilnya artinya menyebut kalimat kudus seperti alhamdulillah, astaghfirullah. Ini semua ingat zikrullah. Tonton lepas minum air, alhamdulillah. Itu hamba Allah yang juruh tu. Ni nak kena kan. Ni kalau lepas minum tak apa buat seokok kan. Tak kata alhamdulillah seokok. Okok mana? Okok Indonesia. Kan. Jadi mana nak dia kena rokok dia? Rokok Indonesia. Rokok apa tak tahu. Kan? Cengkeh. Bangun cengkeh. Ya Allah. Kan? Kemudian saudara kecil menyebut kalimat kudus seperti alhamdulillah, astaghfirullah dan sebagainya serta diiringi dengan doa. Bagi anda yang sakit, dengan mengajak Allah akan mengurangkan keperitan rasa sakit. Ya. Kita kena ajar. Ya? Kita sih pun bila kita kalah demam ke, sakit kepala ke, apa kita nak buat? Ingatkan Allah.
Tuan-tuan telan Panadol. Tuan-tuan tak saya cakap pada surat sini. La yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya? Ini Tuhan kita orang ahli syurga. Orang ahli syurga ni tak pernah sakit kepala. La yusadda. Jadi kita ni baca ayat surah Al-Waqiah tu 3 kali. Gosok-gosok. InsyaAllah. Kalau kita hati kita jujur dan bersih, hilang sakit kepala. Orang pernah tanya saya, entah dia tak pernah sakit kepala lah. Duduk pondok kan, tidur sikit, banyak menghafal, banyak baca, sakit kepala lah. Apa jawabnya? Kata sakit kepala, tapi ada ubatnya. Itu dia ubat. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Sampailah ke hari ini, saya dah tua ni pun itulah tuan-tuan. Kalau saya rasa tak sedar, berat kepala, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Berapa kali bacalah, asalkan jiwa kita tenang. Ini pun pengubatan. Tuan-tuan tanyalah doktor, dia mau jiwa yang tenteram dengan ada tekanan. Pesakit di hospital tu, walau banyak dia telan ubat pun, tapi kalau jiwa dia bercelaru, payah nak hilang sakit dia. Dia kena sihat dan psikologi. Bertenanglah, bersabarlah. Doktor tu sebut pada saya tu, bertenanglah Pak Cik, bersabarlah. Ini penawar, pengubatan yang paling mudarat pada pesakit. Agak telan pil Panadol ni, macam-macam timbul kita. Ini racun banyak lah, inilah dia biar dos macam begitu. Itu rekaan manusia sains. Ya, ahli farmasi ni lagi ni. Tapi bila sabar, apa ni istighfar, ini daripada Allah. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru. Tuhan aja gitu. Sabar. Itu ada rahsia. Itu perempuan ya. Kalau saya nak cerita pengubatan secara Islam ni, banyaklah perempuan. Banyak bahan saya baca, masuk dari kitab Tibbun Nabi. Pengubatan Nabi SAW. Satu buku. Dia cerita semua tu perempuan. Bila kita baca pula buku-buku perubatan yang baru ni, yang moden, yang keluar ni kan, dalam bidang farmasi, bahan ubatan, tengok. Dan tentulah dia menakutkan. Tentu pergi kat kedai farmasian, dia tulis kat situ, kawalan. Ubat-ubat dalam petak ni, dalam kawalan. Yang mana dia tak boleh beli sebarangan. Kat luar ni macam biasa ni tuan-tuan, tak ada apa lah. Itu cara kan. Baik. Bagi anda yang sakit, dengan mengingati Allah akan mengurangkan keperitan rasa sakit dan menenteramkan pikiran yang kusut. Bagi anda yang sehat dan segar pula, dengan memperbanyakkan zikrullah akan mengurangkan ketekanan dan memurnikan jiwa dan raga, serta meniupkan semangat juang di samping mempereratkan kasih sayang dan cinta mesra sesama khalayak. Semua ramai kita memperteguhkannya dengan ikatan mesra selalu yang kejap, kemudian memperdekatkan hati budi jiwa dara ke Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang sihat banyak istighfar, banyak ni kan, dan tentulah tentuan akan dianugerahkan sikap ataupun action, gaya laku hidup yang cemerlang. Untuk kata berbudi bahasa dan sebagainya, itu termasuklah berpunca daripada kita selalu ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh itu, sewajarnya anda menjadikan zikrullah sebagai santapan jiwa dan raga. Ini makanan yang enak.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dul amin. Kan? Macam-macam dia orang tambah. Tak ada masalah, tuan-tuan. Tambah. Macam kalau di masjid tuan-tuan ni kan, mungkin boleh buat satu latihan. Atau satu orang kata, zikir dalam jadual bulanan. Sebulan sekali datang berkumpul berzikir. Adakan qiyamul lail umpamanya. Tak jadi kesalah tuan-puan kan? Balik dulu lepas Isyak, jam 2 pagi datang. Ini sebagai latihan. Ya, sebagai latihan. Oleh itu sebaliknya anda menjadikan zikrullah sebagai santapan jiwa dan raga, atau sebagai rakan karib, ya, rakan karib atau teman setia anda ketika keriangan atau kesepian maupun ketika kedukaan atau ketakutan. Jadikanlah teman-teman. Yalah, paling tidak kita dah tahu la ilaha illallah kan. Yang lain kita dah tahu tak salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacalah. Orang tua dulu selalulah dia orang jadikan zikir ni sebagai orang kata bekal. Bekal untuk mati. Dia orang telah menyediakan bekal pun sebanyak mana? Sebanyak 120,000 zikrullah, bekal untuk mati. Bila kita menyediakan buat apa? Yalah, kalau aku mati nanti, orang tak perlu ratik lah. Tak perlu orang tu bagi tahlil lah. Kan? Yang kita ni pelik mengharapkan orang lain untuk tahlil. Jemput lah tahlil kan? Diorang datang tahlil tu macam-macam cara. Bukan ikhlas sangat. Kan? Jadi ini pada saya lah. Elok sekarang kita dah siap dah. Siap-siap sikit banyak mana. Paling tidak tuan-tuan seminggu 1000 kali. Seminggu 1000 kali. Buat dua. Jadi insya-Allah bila kita dah mati nanti tak apalah. Sama ada orang nak tahlil, tak mau tahlil pun dia punya pasal lah. Kita tak tidak mengharapkan mereka. Kita dah ada bekal untuk kita di akhirat nanti. Sesungguhnya dengan zikrullah sahaja, ya, sesungguhnya dengan zikrullah sahaja anda akan menikmati kemuliaan jiwa dan ketenangan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat ke-28 dari surah Al-A'ra'd. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ayat ni tuan-tuan saya selalu dengar tutup. Sebelum ni dia baca tahlil, dia sebutnya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah sahaja hati menjadi tenteram dan tenang. Yang lain itu contoh kelebihan, kan? Contoh kalau nak nyanyi, oh bulanan di ambang merdeka, lagulah. Macam-macam lagu lah. Mengarut tu. Betulnya la ilaha illallah. InsyaAllah kita akan memperoleh ketenangan, ketentraman, kedamaian dan rasa senang dalam kehidupan kita seharian. Itulah saja, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.